pelajar, kali ini Prof akan tunjukkan cara bagaimana untuk melukis pengorakan kaedah selari bagi objek yang berbentuk seperti yang digambarkan dalam rajah 1 ini, iaitu objek C. So kita anggapkan bahawa objek C kalau dilihat daripada lukisan isometriknya adalah berbentuk kotak, kotak seperti ini. Okay. Kemudian kita pastikan pada satu pinggir kotak ini ditimbulkan dengan dilabelkan dengan K atasnya dan di bawahnya K tanda. K dan K tanda. Ini kita nyatakan ataupun kenali sebagai claim lah. So apabila kita diberikan lukisan seperti ini, maka yang pertama kali dilukiskan pandangan atas dan pandangan bawah kotak ni ataupun prisma ni. Pandangan atas dan pandangan hadapan dia. Pandangan atas dan pandangan hadapan. Dan labelkan selepas itu untuk keseluruhan bahagian prisma kita labelkan untuk memudahkan nanti ataupun untuk memudahkan kita nanti apabila hendak pindahkan jarak. Okay. So katalah di sini Prof tandakan bahagian atas ini K 1 jadi 2 yang sini 3. Atasnya. Mana bawah ni 1 lah. 1 prime. Bawah dia 1 dash. Bawahnya 2 dash. Dan bawah ni adalah 3 dash. Okay. So, kita labelkan daripada padang pelan. Ini sebagai 1, 2, kemudian 3. Dan sini sebagai claim. Okay. Baik. Seterusnya, kita lukiskan garisan bentangan yang diunjurkan daripada pandangan hadapan yang serenjang dengan paksi prisma. Dan kita tetapkan bahawa kedudukan claim bagi K tanda ni di sebelah berada di kedudukan sebelah kiri lah. So kita lukiskan lukisan bentangan. So ambil daripada lukis bermula daripada pandangan hadapan, kita unjurkan garisan mendatar daripada pandangan hadapan ni ke kawasan ni. Okey. So kita dah tandakan ni. Kemudian ambil pada bahagian, kita mulakan dengan bawah ni adalah K tanda. Ini K tanda. Kemudian lukiskan garisan lurus. Garisan lurus. Ini panggil sebagai garisan bentangan tadi untuk tapak dia. Kan garisan lurus gunakan sesiku set square ni. Dan kita jarakkan dan lukiskan garisan lurus yang berserenjang dengan tapak ni. Ini maksudnya garisan yang senjang. Dan tandakan titik K. Di mana titik K? Kita boleh terus daripada atas ni. K. Iaitu merupakan ketinggian bagi prisma ni. K tanda lah ketinggian dia. Kita unjurkan. Maka di atas ini sebagai K. So K tanda adalah claim kita. Okay. Ini adalah tinggi sebenar. Tinggi sebenar bagi prisma ini ataupun kotak ini. Kemudian seterusnya kita dapatkan daripada pandangan atas mengikut arah jam. Dapatkan jarak K ke 3. K ke 3 jarak ni. Bukan daripada pandangan lukisan isometrik tapi daripada lukisan pandangan atas ni. Dapatkan jarak K gunakan geometri K ke 3. Seperti ini. Ini merupakan panjang sebenar K ke 3. Pada pandangan pelan kita dapat panjang sebenar dia. Yang sebenar, ambil dipindahkan dia. Ambil jarak daripada bawah ni. Atas pun boleh ataupun di bawah ni. Sebab dia sama. Atas bawah ni sama jarak dia. Sama. So, tandakan K ke 3. Maka kita labelkan ini adalah titik 3 kita ataupun 3 prime. 3 tanda lah yang bawah ni. Prime. Seterusnya, dapatkan jarak 2 ke 3. Cuba lihat jarak 2 ke 3.
2 ke 3 ni. Dapat jarak ni. Dan dapat 2 ke 3. So, tandakan di bawah, di bahagian bawah. Dan labelkan titik yang terbaru ni sebagai 2 tanda. Seterusnya pelajar, kita dapatkan jarak 21. Pada pandangan pelan, jarak 21. Dan semestinya dia sama dengan jarak K ketiga tadi. Tandakan. Dan labelkan titik yang berikut ini sebagai 1 tanda. So, cukup? Belum cukup pelajar sebab kita belum tutup lagi pembukaan atas ni. Kita dah pergi K ke 3, 3 ke 2, 2 ke 1 dan akhir 1 ke K balik. Maknanya akan kembali semula pada K. So, dapatkan jarak pada pandangan pelan, jarak K ke 1 atau 1 ke K. Kemudian pindahkan dia pada pandangan bentangan tadi, lukisan bentangan kita. Dan titik baru dan sebagai K tanda. K tanda. Okey, terusnya kita lukiskan garisan lipatan, garisan lipatan yang serenjang dengan garisan bentangan ni. So, daripada 3 ni, pastikan dia tegak begini, di square kita ni tegak ni. Ini, okey, lukiskan garisan 3 ni sampai dia memintas garisan atas. Garisan bentangan atas. Juga 2, lukiskan garisan serenjang dengan bentangan bawah sampai memintas garisan bentangan atas. Begitu juga 1 tanda dan seterusnya ke titik K. Okey. Jadi maknanya kalau di sini adalah 3 tanda, atas adalah titik 3. Begitu juga seterusnya 2 tanda, atasnya 2, 1 tanda ataupun seterusnya. Pelajar boleh tulis, labelkan ataupun tak perlu. Kalau ingat, tak payah, tak perlulah dilabelkan. Okay, cukup sekadar ingat di mana dia berada. Okey. Terusnya, perhatikan bahawa garisan lipatan ini, untuk bagi objek kotak, garisan lipatan tidak dihitamkan. Cukup sekadar dia, biarkan dalam bentuk garisan binaan sebegini. Yang perlu dihitamkan adalah di bahagian luar ni saja. Digelapkan bahagian luar ni saja. Okey. Dan juga di bahagian atas. Okay. Dan akhir sekali di bahagian luar dia saja. Jadi inilah lukisan bentangan kaedah selari bagi objek yang diberi. Jadi terusnya diucapkan supaya pelajar dapat mencuba bagi lukisan-lukisan lain yang menggunakan kaedah selari ini.